Seperti mana yang kita semua sedia maklum, hari ini dijangka aliran trafik akan melonjak. 28 Januari akan bermulanya, dah ramai ambil cuti, dah ramai untuk pulang ke kampung halaman. Jadi saya berada di Plaza Tol Jalan Duta Kuala Lumpur menghala ke arah utara bagi menyaksikan aliran trafik dan juga bagi bersama-sama dengan pasukan maupun kekuatan trafik dan juga PDRM untuk bersama-sama menyaksikan bagaimana keadaan di sini, dan juga dikabarkan ada operasi yang sedang dijalankan menahan beberapa kenderaan selepas melepasi jalan tol. Jadi apa yang kita nak kongsikan di sini merupakan Ops Selamat 17 sempena dengan Tahun Baru Cina 2022, yang mana inilah pelaksanaan digitalisasi oleh pihak PDRM iaitu Inka Radar dan juga iCops. Bagaimana ianya dilaksanakan dan apakah pemantauan yang dilakukan? Kita bersama-sama dengan Superintendent Dr. Bakri Zainal Abidin, Ketua Penolong Pengarah Penguatkuasaan JSPT Bukit Aman. Assalamualaikum Tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Malaysia hari ini kerana bersama dengan PDRM dan JSPT. Ya, terima kasih juga. Tuan, mungkin boleh kongsikan apa yang sedang berlaku, pemantauan udara ini sedang dilakukan? Okey, elemen udara, pasukan gerakan udara merupakan sebahagian pakej Ops Selamat, di mana pemantauan udara akan dilakukan oleh kru daripada JSPT bersama dengan PGU. So kita akan melihat aliran-aliran yang berlaku kesesakan. Maklumat akan disalurkan kepada ground untuk diambil ataupun disuraikan aliran berkenaan. So elemen ini memang yang penting dalam menentukan kelancaran lalu lintas. Ya, kerana objektifnya adalah untuk meminimumkan kemalangan dan mengawal keadaan aliran. Mungkin Tuan boleh kongsikan juga bersama dengan kami Ops Selamat 17. Apakah kelainan ataupun penguatkuasaan penambahbaikan yang dilakukan pada kali ini untuk tahun 2022 sempena dengan Tahun Baru Cina ni, Tuan? Okey, selaras dengan perkembangan semasa, kita digitaliskan enforcement kita. Pendekatan Ops Selamat ini dijalankan secara total enforcement dan juga services. So dalam konteks total enforcement, kita telah utiliskan sepenuhnya dua gadget kita, iaitu Inka Radar dan juga iCop. Dua alat ini penting bagi menunjukkan kehadiran dan memberikan impak yang besar kepada konsep total enforcement yang kita laksanakan. Dengan harapan kita boleh mengurangkan kadar kemalangan jalan raya dan akhirnya dapat mengurangkan kadar kemalangan dan kematian. Ini yang penting, core kita. Sebab itu kalau kita tengok bahawa penting untuk pengguna jalan raya merancang dan dalam masa yang sama kena mematuhi peraturan jalan raya. So JSPT dan juga pihak berkuasa ini dia tidak akan berkompromi dalam tempoh Ops Selamat ini. Begitu juga dengan kadar kompaun, ia adalah mandatory, tiada rayuan dalam tempoh ini. So alat-alat ini digunakan bagi merakamkan pesalah tegak yang masih melakukan kesalahan pelanggaran lalu lintas. Sebagaimana contoh iCop Inka Radar ini, dia akan merakam kenderaan yang memandu melebihi had laju. Dalam masa yang sama juga, dia akan dalam semasa rondal ini. Jadi kita akan keluarkan saman secara real time. Melalui sistem pengkalan data kita hantar kepada ini. Dan kelebihan Inka Radar ni, dia boleh mengesan 6 kesalahan serentak yang dilakukan oleh pengguna jalan raya. Antara kesalahannya? Memandu melebihi had laju. Ini merupakan core utama, di mana memandu melebihi had laju merupakan penyumbang kepada kemalangan. So di samping daripada biasanya kita mengamalkan konsep statik. So kelainan pendekatan ini ialah kita mobile. Maknanya kenderaan kita ni akan bergerak melakukan rondaan dan dalam masa yang sama dia akan merakam kesalahan pengguna jalan raya yang tegak melakukan kesalahan ni. Apakah antara strategi gerakan ataupun taktikal untuk melaksanakan Inka Radar? Adakah perlu berada di kawasan-kawasan yang seringkali berlaku kemalangan? Itu antaranya ataupun bagaimana? Okey, tumpuan kita, kalau kita dapat memberikan perhatian kepada G40. G40 ni adalah kawasan kemalangan maut yang kerap berlaku kemalangan. So kita akan menumbuhkan di kawasan G40 dan juga accident prone area. Kita mengharapkan apabila tindakan total enforcement ini dibuat, dia akan dapat mengurangkan kadar kemalangan jalan raya. Bagaimana dengan antara kemalangan ataupun risiko-risiko kemalangan yang seringkali berlaku dalam cuti perayaan ini? Mungkin Tuan boleh kongsikan yang diberi fokus utama. Macam mana? Diberi fokus utama untuk risiko-risiko kemalangan yang seringkali berlaku sempena dengan cuti perayaan selalunya. Risikonya kegairahan untuk orang bergerak daripada rumah lah untuk balik ke destinasi yang macam-macam ni. Untuk balik berhari raya, untuk bercuti, ada yang mengadakan RU dan sebagainya. So kegairahan tu dia akan menyebabkan dia memandu melebihi had laju. Dalam masa yang sama juga ada pengguna jalan raya yang tegal ni tidak menggunakan tali pinggang keledar dan sebagainya. So benda-benda begini
Semacam mana yang saya sebutkan bahawa dengan kelajuan 60 km sejam sebenarnya sudah cukup untuk membunuh kita. Itu kelajuan 60 km sejam. Sebab itu saya nak nasihatkan pengguna jalan raya untuk mematuhi peraturan jalan raya dan jangan memandu melebihi had laju. Aliran akan meningkat 17.5% ataupun 1.6 juta daripada harian biasa di lebuh raya Utara Selatan ni. Harian 1.3 juta. So, waktu puncak ni 28, 29, 2, 3, 4 ni kita menjangkakan mencecah 1.6 juta. Dan ini pun terbukti hari ini apabila aliran di 30 sektor lebuh raya telah mencecah 4.6 juta. Tingginya aliran kenderaan. Sebab itu dalam keadaan ini ramai yang akan terasa teruja untuk cepat sampai, dia akan berlaku kesesakan dan sebagainya. Pentingnya merancang perjalanan supaya kita selamat sampai ke destinasi. Sebab itu kita punya hashtag kita, rumah selamat, selamat sampai ke destinasi. Selamat di jalan raya dan rumah yang ditinggalkan juga selamat. Ya. Antara pelaksanaan digitalisasi yang lain ialah iCops, di mana kita tahu iCops ini juga bukan sahaja boleh mampu untuk mengesan kesalahan-kesalahan jalan raya, tetapi dapat detect kenderaan itu sama ada kenderaan klon ataupun ada jenayah yang berlaku menggunakan kenderaan terbabit. Mungkin Tuan boleh jelaskan lagi. Ini juga yang alat yang kita utilisekan pada masa Ops Selamat ini. iCops dia berfungsi untuk menyimpan pola aliran ataupun demografi aliran di Malaysia. Setakat ini kita telah ada 6 juta pengkalan data melibatkan kenderaan di Malaysia yang menggunakan lebuh raya, jalan raya dan sebagainya. So pendataan ini penting apabila kita melakukan cross silang dengan lain-lain jabatan, kereta berkenaan kita boleh detect adakah dirinya terlibat dengan insiden penyeludupan migran, dadah, immigration penyihatan dan juga segala akta yang terlibat. Kerana apa? Apabila cross silang dibuat terutama dengan jabatan jenayah, jabatan narkotik, akan kita pelotkan kenderaan ini. So dengan itu kita boleh mula menjalankan risikan untuk mengenal pasti kenderaan yang terlibat. Data setakat ini sebanyak 6 juta yang telah berada di iCops Data Center. Ya. Okey, di sini juga sedang berlangsungnya operasi di mana melibatkan trafik dan juga apakah mungkin operasi yang dilaksanakan pada ketika ini Tuan nak kongsikan bersama dengan kami? Okey, tumpuan kita sebagaimana tahun 67% disebabkan oleh pengguna motosikal. Kumpulan motosikal ni memang merupakan penyumbang kepada kemalangan maut yang tertinggi. Jadi, pagi ni kita telah melancarkan Ops Motosikal dengan tujuan memberikan kesedaran kepada pengguna motosikal untuk menunggang secara selamat. Sebab apa? Mereka merupakan kumpulan yang paling terdedah untuk terlibat dengan kemalangan jalan raya. So nasihat saya kepada penunggang motosikal, berhati-hati di jalan raya, tunggang, jangan tunggang langgang. Jangan tunggang langgang. Tuan, akhir kata daripada Tuan dan juga pihak PDRM untuk memastikan meminimumkan kemalangan seperti dengan perayaan ini. Apakah Tuan nak sampaikan bersama dengan penonton Malaysia hari ini? Silakan Tuan. Okay, terima kasih. Malaysia hari ini begitu prihatin dengan isu kepenggunaan jalan raya. Nasihat saya satu, supaya kita menentukan rumah yang nak ditinggalkan selamat. Bagaimana menghubungi polis setempat. Kita ada VSAP, kita ada borang dan sebagainya. Dan di jalan raya, sila rancang perjalanan. Tentukan kenderaan kita boleh berfungsi dan boleh mampu berada di jalan raya. Okey, tunggang, pandu dan jalan dengan selamat. Kita akan selamat sampai ke destinasi. Terima kasih banyak-banyak diucapkan kepada Tuan Bakri dan juga semua yang berada di sini. Kekuatan yang turut sama memastikan aliran trafik berada dalam keadaan terkawal dan selamat sempena dengan Tahun Baru Cina 2022. Jadi pulang dengan selamat. Kita doakan perjalanan anda pulang ke kampung halaman itu dapat tiba dengan baik sekali, insyaAllah.